Baik, kita pastinya akan meninjau banyak aspek yang mengelilingi wabak COVID-19 ini. Antara adalah berkenaan dengan kesihatan, antara juga bagi anda di rumah dan mungkin ada setengah rakyat Malaysia yang agak khawatir dengan bagaimana kelangsungan hidup kita selepas ini dari segi ekonominya. Bagi mereka yang mempunyai penjagaan sendiri, adakah kita masih boleh mengekalkan momentum tersebut selepas ataupun post COVID-19 ini? Dan pastinya ramai juga yang ingin tahu bagaimana sebenarnya pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini akan boleh membantu keseluruhan setiap peringkat ataupun sesiapa sahaja asalkan mereka rakyat Malaysia. Dan bersama kami di talian adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat ya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa bersama kami hari ini, Doktor. Baik, Doktor, kita nak tahu sedikit sebanyak berkenaan pandangan Doktor sendiri berkenaan dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini. Adakah ia sebenarnya sangat komprehensif dan boleh membantu setiap lapisan rakyat Malaysia yang kini terjejas dengan wabak COVID-19, Doktor? Okey, jika dilihat saiz pakej rangsangan ekonomi itu memang besar, 250 bilion. Jika kita ambil nisbahnya kepada KDNK sekitar 17%. Dan kalau kita bandingkan dengan pakej rangsangan ekonomi semasa negara menghadapi krisis subprima pada tahun 2009, pada ketika itu pakej rangsangannya adalah sekitar 10% daripada nilai KDNK itu. Jadi 17% berbanding dengan 10%, maksudnya sekarang ni lagi besarlah. Yeah. Besar maksudnya risiko terhadap ekonomi itu lagi besarlah jawabnya. Betul. Kerana apa masalah yang kita hadapi sekarang ni dengan COVID-19 ni adalah dia merencatkan kegiatan ekonomi itu. Jadi dengan perintah PKP ni, maksudnya ramai yang tak boleh bekerja, tak boleh keluar dan sebagainya, sangat terhadlah dari segi pergerakan tu. Kemudian dari sudut ekonomi pula, kegiatan ekonomi itu tak dapat berlaku seperti biasa. Baik. Kalau berlaku pun mungkin beberapa industri saja. Jadi itu yang saya rasa yang pakej rangsangan ekonomi yang cuba diselesaikan oleh pihak kerajaan, dan kita dapat lihat banyak orang kata tu bantuan di wang tunai kepada E40 dan M40. Dan begitu juga dengan menyelesaikan masalah aliran tunai di kalangan syarikat dan juga di kalangan syarikat DPKS. Adakah Doktor melihat ini adalah salah satu mungkin bantuan yang sangat membantu pada masa kini untuk membantu keadaan rakyat, tetapi akan memberikan implikasi jangka masa panjang yang agak membahayakan ataupun merisaukan bagi negara, Doktor? Saya tak nampaklah macam tu kerana dalam keadaan semasa ni dalam ekonomi ada tiga main players lah. Kita ada isi rumah, kita ada syarikat ataupun pihak swasta dan kemudian kita ada kerajaan. Yeah. Dalam keadaan ni pihak swasta dan juga isi rumah tak nak berbelanja lah. Jadi yang nak berbelanja sekarang ni kerajaan. Jadi kerajaan ni peranannya sebagai pemangkin. Dan jika dilihat saiz ni pula 250 bilion memang nampak besar, tetapi dia bukan 100% datangnya daripada poket kerajaan pusat. Baik. Kerananya dia dibantu oleh Bank Negara Malaysia, dibantu oleh kader BSP dan beberapa syarikat-syarikat GLP. Baik. Kerajaan hanya 20 bilion saja. Jadi saya tak nampaklah kenapa ramai yang risau sangat dengan saiz rangsangan ekonomi ini. Baik, pastinya telah pun mempunyai perancangan yang lebih jitu sebelum pakej ini telah pun disarankan, ya, Doktor. Baik, dan mungkin bagi nasihat bagi orang ramai dan rakyat sendiri selepas menerima bantuan ini, bagaimana sebenarnya kita boleh memastikan keadaan kewangan ekonomi kita sama ada dalam sebuah institusi keluarga ataupun syarikat dan sebagainya boleh diteruskan dan mempunyai jangka hayat yang lebih panjang selepas ini, Doktor? Jika kita lihat banyak pakej yang telah diumumkan, tapi bagi saya yang paling utama, yang paling saya suka adalah moratorium terhadap pembayaran pinjaman selama 6 bulan. Yeah. Saya kira itu banyak orang kata itu memberi penyimatan kepada para peminjam lah. Yeah. Kalau kita lihat data sendiri pun sebulan rakyat Malaysia ni campurlah, maksudnya isi rumah dan syarikat-syarikat SME dan sebagainya. Sebulan pada bulan Januari pembayaran hutang adalah 109 bilion. 109 bilion ya. Kalau katakanlah sebulan kita ambil 100 bilion pun, kalau 6 bulan jawabnya ada 600 bilion jumlah penyimatan. Itu kita kira ambil angka yang paling optimistik sekali lah. Jadi maksudnya dengan penyimatan tersebut, mereka ni boleh, termasuk saya sendiri jugalah. Maksudnya boleh merancang dengan penyimatan tu nak buat apa. Sama ada untuk guna belanja ataupun membuat simpanan mungkin, ataupun membuat
orang kata tu mana-mana hutang-hutang seperti hutang kredit ataupun kita boleh buat pembayaran awal dan sebagainya. Maksudnya kita kena rancang keuangan tu. Kerana sekarang ni kerajaan dah memberi peluang wang tunai yang dikira agak reasonable lah. Baik, doktor dah sebutkan kita perlu merancang kewangan kita from now, daripada sekarang sehingga ke hari yang akan datang. Tapi boleh kita tanya kepada doktor juga bagaimana ramalan doktor berkenaan dengan post ataupun selepas COVID-19 ini? Adakah kita perlu mempunyai perancangan ataupun persiapan yang tertentu untuk kita memastikan kita boleh pulih dengan sebaik-baiknya dari segi ekonomi dan kewangan kita, doktor? Kerajaan seperti yang kita maklum dah melakukan peranan mereka, tapi sekarang ni terpulang pada kita pula lah. Jadi maksudnya perancangan kewangan, literasi kewangan tu memang perlu diperhebatkan lagi. Bagi individu, mereka nak tak nak kena merancang kewangan, maksudnya membuat simpanan, dah buat simpanan, kena fikirkan pelaburan. Kerana simpanan, kalau simpan saja, katalah simpan dekat almari ke apa ke, duit tu akan dimamah oleh inflasi. Maksudnya makin saban tahun kurangnya orang kata tu kuasa beli. Jadi kena rancang, kena melabur. Nak melabur pula kena fikir apakah instrumen sesuai dengan risiko yang kita willingly nak ambil lah. Jadi itu perlukan orang kata tu ilmu. Jadi maksudnya kita kena sentiasa cakna lah dengan keadaan semasa ni. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor kerana sudi meluangkan masa dan juga pendapat bersama kita dalam cara kita sama-sama untuk melalui hari-hari yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, doktor. Okey, sama-sama. Kita baru saja berhubung dengan Dr. Muhammad Afnan Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Kami harap agar anda semua dapat sedikit inspirasi dan antara inisiatif yang boleh kita lakukan daripada sekarang untuk memastikan hari-hari kita yang akan datang dalam segi kestabilan ekonomi kita.